pengalaman saya, bagi saya pengalaman hidup saya agak sedikit unik. Kerana sewaktu saya belajar dalam peringkat degree ijazah sarjana muda di Jordan pada masa tu, di Mu'tah University. Sebab betul-betul Mu'tah. Kadang-kadang orang sebut Muta'ah. Muta'ah tu Syiah. Saya tak ada kaitan dengan Syiah. Baik. Mu'tah University di Jordan. Masa tu saya berada dalam bidang fiqh dan usul fiqh, iaitu bidang syariah. Belajar dalam bidang syariah, biasanya orang yang belajar dalam bidang syariah ni dia nak tahu hukum hakam. Sama ada haram, harus, halal, makruh ataupun sunat atau wajib. Tu je dia nak tahu. Bab-bab hadis ni sahih ke tak sahih, dia kata bagilah orang-orang hadis bincang. Dan saya pun tak suka bincang-bincang bab hadis terlalu dalam ni kerana kita tak minat. Dalam fiqh pun ada belajar bab hadis juga. Orang ni tak pernah dengar daripada orang ni tak pernah jumpa orang ni, maka hadis ni dhaif. Ada bincang panjang. Tapi kami skip, baca conclusion aja. Sahih ke tak sahih? Itu yang menyebabkan saya kena kecam di media sosial pun. Kerana apabila saya menilai hadis, saya menulis tentang status hadis, saya nukilkan pandangan ulama hadis tu banyak. Daripada Imam Bukhari, daripada Imam Muslim, daripada Ibnu Hibban, daripada Abu Hatim Ar-Razi. Tapi saya percaya sebahagian yang mengecam saya itu tak baca pun isi kandungan tu. Dia pergi kepada yang last sekali, kesimpulannya hadis ini palsu. Tengok, Rora kata palsu. Penatlah saya duk buka buku ni. Dia tak baca, dia nak baca kesimpulan. Biasalah kan orang Melayu, tak baca kesimpulan, baca tajuk. Saya ingat lepas ni artikel, jangan ada tajuk, jangan ada kesimpulan. Pun kena komplain juga. Dia kata, panjang sangat lah, boleh lukis tak? Kan? Jadi, dia orang kata, benda boleh kecam, buat apa nak baca? Baik. Jadi bila saya belajar dalam bidang syariah, saya balik ke Malaysia, saya tamat belajar, saya tamatlah degree saya. Masa tu pikiran saya memang masih samalah pikiran orang syariah. Bila saya masuk ke UPSI, tiba-tiba ketua jabatan pada masa tu, Ustaz Misnan, Dr. Misnan, sekarang ni dah bertugas di Brunei. Dah pencen di sini, menyambung khidmat di Universiti Brunei. Dia kata pada saya, Rozaimi, kalau awak nak sambung belajar dengan beasiswa UPSI, awak kena tukar bidang. Bidang syariah ni dah ramai dah. Kita ada Ustaz Akramin, kita ada Ustaz Anha, kita ada Dr. Zanariah, kan? Kita ada Ustaz Makno, ramai dah ni. You kena buat bidang lain. Masa tu saya duduk tersandar juga. Bidang apa aku nak buat? Buatlah bidang apa, dia kata. Buatlah bidang bahasa Arab ke, bidang sirah ke. Lama-lama saya pun istikharah, dan Allah Ta'ala gerakkan hati saya untuk belajar bidang hadis. Walaupun masa degree dulu saya tak suka bidang hadis. Kalau ada subjek hadis yang boleh pilih sama ada ambil atau tak ambil, saya tak ambil. Yang saya ambil subjek hadis ni kalau tak ada pilihan, kena ambil. Kalau tak boleh lulus. Kalau tak boleh habis belajar, saya ambil. Tapi kalau diberi pilihan, macam subjek jarah wa ta'dil, macam subjek qawaidul hukum ala al-hadis, yang ni saya tak ambil. Manahijul muhaddisin saya tak ambil. Apabila saya masuk dalam bidang hadis, saya buat master di UIA, banyak subjek-subjek yang saya baru jumpa, yang saya tak pernah belajar dan tak pernah dengar pun sebelum tu. Maka pada masa tu terdetik dalam fikiran saya, alangkah besarnya tanggungjawab saya untuk bagi tahu kepada masyarakat tentang satu ilmu yang sangat bernilai ini, yang dulunya aku tak suka. Tak tahulah, benda yang saya tak suka biasanya Tuhan bagi. Saya tak suka masa belajar, tak suka zakat, tak suka kena hafal nisab kan. Bukanlah tak suka tu maksud benci tak nak belajar, tapi macam berat bagi saya.
Balik-balik kena kerja bab zakat, bagi jabatan zakat. Saya tak apa suka bidang hadis, tak apa minat, Tuhan bagi. Jadi saya rasa macam tanggungjawab untuk bagi tahu pada masyarakat tentang seriusnya ilmu hadis ni, pentingnya ilmu hadis ni, baru saya sedar saya kena bagi tahu pada masyarakat. Maka bermula daripada saat itulah saya mula minat dalam ilmu hadis dan saya cuba untuk bagi tahu kepada masyarakat tentang kepentingan ilmu hadis. Saya menulis dalam Facebook tentang status hadis-hadis yang tersebar dalam Facebook dan WhatsApp, dan alhamdulillah hari ini Persatuan Geografi boleh buat bengkel hadis. Tak apa kaitan pun saya tak tahu. Tapi itu satu benda yang baguslah. Maksudnya suara saya ni bukan hanya didengari oleh orang yang mengaji agama, tapi orang yang kaji batu pun duk bincang ke. Sehingga kan orang kampung yang tak tahu bahasa Arab pun dah mula bincang pasal hadis, dah mula tanya, "Ustaz, apa status hadis ni?" Maaf Ustaz, saya tanya, pak cik tanya, mak cik tanya. Sebab kita dalam bab hadis ni kena tabayun sikit. Saya pun tengok dia. Mak cik tahu ke tabayun tu apa? Tahu, semak dan selidik. Dahsyat mak cik ni. Cuma dia tak baca ayat Quran. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Tapi dia tahu perkataan tabayun tu apa. Maksud semak dan teliti. Dan alhamdulillah usaha ini mesti diteruskan. Bukan hanya saya semata-mata kena buat, semua orang Islam kena buat. Kerana Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan lebih daripada 70 orang sahabat, yang mana Nabi kata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Innal kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahad, kata Nabi. Sesungguhnya pendustaan terhadap namaku tidak seperti mana pendustaan di atas nama orang lain. Siapa dusta atas nama Nabi, tunggu tempat kat neraka. Sebab tu kalau orang kata kat kita, "Alamak, tak ada benda, tak ada isu lain ke nak bincang? Isu hadis ni isu kecil." Kita katakan kepada dia, Nabi pernah berpesan kepada lebih daripada 70 orang sahabat. Takkan benda ni kecil? Nabi menjanjikan neraka bagi orang yang mendustakan namanya. Takkan neraka kecil? Kalau ada orang bagi tahu kat kita isu neraka isu kecil, maka mungkin dia bersedia untuk dilempang dengan kita laju-laju. Dia tak sedar tu kita kena lempang laju-laju. Baik.